Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai rumput Napier dan rumput Bali. Boleh rujuk buku teks muka surat 56 dan buku aktiviti muka surat 63. Dan kemahiran membaca, memahami dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Semak belajar semua. Baik, murid-murid, kita akan membaca petikan rumput Napier dan seterusnya, mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam petikan ini, ya, idea utama dan idea sampingan. Jadi sebelum tu kita kena tahu apakah dia idea utama dan apakah dia idea sampingan, ya. Idea utama ialah perkara utama yang hendak disampaikan dalam ayat, perenggan atau petikan, ya. Biasanya idea utama ni dia akan tulis pada permulaan, maksudnya pada ayat mula-mula dalam perenggan tersebut, ya. Contohnya di sini, ayah Kok Bun termenung apabila melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Ya, jadi idea utama terdapat dalam ayat yang pertama dalam setiap perenggan yang warna hijau ini. Kemudian, apakah dia idea sampingan? Idea sampingan ialah idea yang perlu ditambah bagi melengkapkan atau meluaskan lagi ayat, perenggan, petikan yang dibuat. Jadi kita lihat di sini idea sampingannya, beliau ingin mengusahakan tanah tersebut. Jadi ini nak memperluaskan lagi idea utama. Idea utamanya tadi tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Jadi idea sampingannya dia nak buat apa dengan tanah tu? Dia ingin mengusahakan tanah tersebut. Okey, jadi kita akan buat yang seterusnya nanti. Perenggan kedua, ketiga dan keempat kita akan cari idea utama dan juga idea sampingannya. Okey, murid-murid, kamu telah baca petikan rumput Napier. Sekarang kita akan cari idea utama dan idea sampingan. Ya, perenggan kedua, yang warna merah ni adalah idea utama dan yang warna biru ini adalah idea sampingan. Seterusnya perenggan ketiga, menanam rumput Napier adalah idea utama, digemari tanakan kerana mengandungi air yang banyak dan teksturnya lembut, itu adalah idea sampingan. Seterusnya perenggan yang keempat, cepat membesar dan berprotein tinggi. Idea sampingannya boleh dituai selepas 30 hari. Dan perenggan kelima, mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman rumput Napier. Okey, dan idea sampingannya, tiada lagi tanah terbiar di kampung. Okey, jadi itu idea utama dan idea sampingan. Jadi kita boleh buat jadual seperti ini, ya, untuk melengkapkan. Ini perenggan yang pertama tadi, atas sekali. Ia melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Jadi ada sampingannya ingin mengusahakan tanah tersebut. Perenggan kedua, memberikan idea. Dan idea sampingan, Bapa Kok Bun bersetuju. Ini perenggan ketiga, menanam rumput Napier, digemari tanakan kerana mengandungi air yang banyak dan teksturnya lembut. Perenggan yang keempat, rumput Napier cepat membesar dan berprotein tinggi, boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Mengajak penduduk kampung mengusahakan tanaman rumput Napier, tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Jadi awak boleh lihat, ya, idea utamanya macam mana dan idea sampingannya yang macam mana. Jadi kesimpulannya, idea utama terletak di awal petikan, ya. Ayat yang pertama itu adalah idea utama dan idea sampingan tu adalah ayat yang seterusnya dalam petikan tersebut. Baik, murid, hari ini kita belajar mengenai rumput Napier dan rumput Bali.
Rumput Napier ni juga dikenali dengan nama rumput gajah. Dan dia ada beberapa spesies atau jenis. Contohnya Napier merah, Napier pandan, Napier pakcong, Napier India, Napier Taiwan dan sebagainya. Dan yang ini adalah pokok rumput burning. Okey, seterusnya cara di tanam. Ya, rumput Napier ditanam menggunakan keratan batang, manakala rumput burning menggunakan biji benih yang disemai. Okey, biasanya dalam tempoh 30 hari rumput Napier boleh dituai, dan bagi rumput burning dalam masa 8 hari sahaja, tempoh yang singkat. Rumput Napier ni perlu diproses terlebih dahulu sebelum diberi kepada haiwan. Dan rumput burning ni boleh terus diberi kepada haiwan. Okay, jadi kalau kamu nak tahu lebih lanjut tentang rumput Napier dan rumput burning ni, bolehlah melayari laman sesawang yang di bawah ini. Baik murid-murid, buka buku aktiviti halaman 62 dan 63. Arahan di situ, baca dan gariskan idea utama, kemudian kotakkan idea sampingan. Petikan adalah mengenai rumput burning. Lihat gambar ni, cara menanam rumput burning adalah ditanam bertingkat-tingkat seperti ini dengan menggunakan kaedah hidroponik. Ditanam tanpa tanah. Baik, kita lihat perenggan pertama ni, dia dah gariskan idea utama dan kotakkan idea sampingan. Kita masuk perenggan kedua. Cikgu Rahim pernah menghadapi masalah kekurangan bekalan rumput. Oleh itu, beliau menanam rumput untuk lembu-lembunya sendiri. Jadi, idea utamanya di sini ialah kekurangan bekalan rumput, dan idea sampingannya menanam rumput untuk lembu-lembunya sendiri. Baik, seterusnya ada samping idea utama untuk perenggan ketiga ialah menanam rumput burning secara hidroponik, dan idea sampingannya ialah bebas daripada bahan kimia rumput ini. Dan seterusnya perenggan yang keempat, dengan ruang seluas gelanggang badminton sahaja, Cikgu Rahim dapat menghasilkan rumput tersebut. Oleh itu, penanaman rumput ini tidak membazirkan kawasan. Jadi, idea utamanya ialah ruang seluas gelanggang badminton, dan idea sampingannya ialah penanaman rumput ini tidak membazirkan kawasan. Seterusnya perenggan kelima, rumput ini mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi. Rumput ini sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Jadi idea utamanya ialah kadar protein dan tenaga yang tinggi. Idea sampingannya sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Dan yang terakhir, kini Cikgu Rahim tidak menghadapi masalah kekurangan rumput untuk ternakannya. Beliau dapat menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari sahaja. Jadi idea utamanya tidak menghadapi masalah kekurangan rumput, dan idea sampingannya dapat menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari sahaja. Jadi bila dah dapat idea utama dan idea sampingan macam ni, kamu tulis di dalam jadual di sebelah sini ya. Idea utama apa dia, idea sampingan apa dia, tadi kita dah bincangkan. Jadi kamu tuliskan sahaja seperti ini ya. Ini contoh ya, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, dan perenggan kelima ke 6. Okey, jadi setakat itu saja dari saya. Cuma saya nak tegaskan semula, idea utama adalah idea yang menerangkan tentang perkara utama yang hendak disampaikan, dan idea sampingan adalah perkara ataupun idea yang meluaskan lagi penerangan mengenai idea utama. Okey, sehingga itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.